Dia tabi'in. Dia tak ada jumpa Nabi. Tapi dia dah jumpa ramai sahabat Nabi. Dan dia orang kenamaan. Dia ada nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saya masa duduk mengajar sekolah menengah dulu, budak jawab soalan SPM. Dia saja ke dia silap, tapi macam tak silap, macam saja. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu dia tulis Haji Yusuf Kopi. Saya kata budak ni kuasam betul. Kita duduk rek kertas kan. Haji Yusuf Kopi yang tulis. Budak-budak nakal rendah. Berani tu dalam SPM dia buat melawak macam tu. Nama nak sopa Hajjaj Yusuf As-Saqafi, Haji Yusuf Kopi. Baik. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, dia ni siapa? Dia ni zaman Sayyidina Umar sudah jadi governor. Umar pecat dia. Dilantik balik menjadi governor pada zaman Yazid bin Muawiyah. Kita baca sejarah kerajaan Bani Umayyah, mula khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, lepas itu anak dia Yazid bin Muawiyah. Yazid lantik dia balik, hantar dia untuk pergi tenteramkan Iraq. Basrah dan Kufah masa tu bergaduh sakan. Yazid hantar dia untuk pergi tenteramkan Iraq. Dia sampai tenteram Iraq. Orang takut ke dia? Yang kata Haji Yusuf Kopi ni, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni tenteram Iraq ni. Kerana berjayanya dia mententeramkan Iraq tu, dia jadi kuat. Daripada menjadi governor Iraq tu, dia langgak mai ke Mekah ni. Dia serang Abdullah bin Zubair. Hak hadis kita baca tadi. Dia langgak mai daripada Iraq tu, dia langgak masuk mai Mekah ni. Dia serang Mekah. Dan dia tangkap Abdullah bin Az-Zubair. Dia tangkap, dia pancung, dia sula, dia sandak mayat di dinding Kaabah. Ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bila dia buat macam tu dah kepada anak angkat Nabi. Yang dia pergi buat tu anak angkat Nabi, Abdullah bin Az-Zubair, anak angkat Nabi. Dia pancung, dia sula, dia sandak di dinding Kaabah. Menangnya sahabat-sahabat Nabi ada pada masa tu. Pada masa dia nak pancung anak angkat Nabi Abdullah bin Az-Zubair ni, pada masa dia nak pancung tu, mak Abdullah, Asma binti Abi Bakrin, kaipak Nabi, doa ada pada masa tu. Asma pergi berdiri di depan Kaabah tu, tempat orang nak pancung anak dia tu. Ini cerita ni tuan-tuan kalau baca panjang. Asma ni kau kepada Aisyah isteri Nabi, dia pergi berdiri di tempat orang nak pancung anak dia tu. Dia nampak Abdullah bin Zubair, anak dia ni nampak bergoncang sikit, takut dengan hukuman yang Hajjaj nak buat dekat dia. Asma kata dekat anak dia kata, wahai Abdullah, dia kata, tetap pendirian kamu. Dia mak macam tu. Dia kata ke anak dia ni, hak nak kena hukum pancung ni. Masa tu Asma tua dah. Dia kata ke anak dia, tetap pendirian kamu. Hajjaj duduk ada tepi tu, dia kata dekat Asma, dia kata perempuan tua yang sudah nak nyanyuk, diam kamu. Dia kata dekat khaifah Nabi. Asma ni kata apa? Asma kata memang tak silap hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW. Nabi kata daripada kalangan Bani Saqif. Tu yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saqafi itu daripada nama suku dia, Bani Saqif. Kata Asma kepada Hajjaj, dia kata memang tak silap hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW. Nabi pernah sebut akan lahir daripada kalangan Bani Saqif satu orang yang kadzabun khabith. Dia kata akan lahir daripada kalangan Bani Saqif satu orang laki-laki yang kadzab, yang kaki pembohong, khabith, yang keji perangai dia. Hanglah orangnya. Dia kata dekat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Pancung anak dia, sula dan sandak di situ. Kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi runtuhkan Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair ni. Dia pancung ni, dia runtuhkan balik Kaabah tu, dan dia bina balik Kaabah kita tengok hari ni. Kaabah ada hari ni tu adalah hasil binaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kaabah yang dia peruntuh tu, Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair, hak kena pancung, hak kena sula ni. Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair, Kaabah macam yang dibina oleh Nabi Ibrahim dulu. Pintu ada dua. Pintu dua atas lantai.
Daripada pintu hala ni tu dia angkat buat tinggi dulu tu. Dulu pintu tu duduk atas lantai. Masuk pintu tu, tembus balik sana. Ada pintu satu lagi balik sana. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Dibina semula oleh Abdullah bin Az-Zubair. Macam mana yang Nabi Ibrahim bina? Berdasarkan hadis Nabi yang Nabi beritahu macam mana rupa Kaabah dulu. Hajjaj beruntuh binaan itu. Dia buat balik macam lah ni. Angkat pintu naik tinggi. Dan itulah bentuk Kaabah yang dibina oleh Quraisy dulu ni. Hajjaj buat balik. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni orang tanya Imam Malik, macam mana? Apa Imam nak kata kepada Hajjaj ini? Apa kata Imam Malik? Dia kata dalam Quran yang Allah sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat lain Allah kata fa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat lain Allah kata fa ulaika humuz zalimun. Sama ada kafirun atau fasiqun ataupun zalimun, tiga-tiga sifat ni ada pada Hajjaj. Imam Malik kata. Ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Imam Malik dia hidup zaman Harun Ar-Rasyid. Dia kata macam tu kepada Hajjaj. Tetapi dilihat daripada dimensi lain, dilihat daripada sudut lain, Hajjaj satu orang yang berjasa dalam Islam. Ini kata manusia tu kan. Hajjaj dia satu orang pemidato yang fasih. Dia satu orang yang kalau dapat saja berdiri bercakap di depan orang, habis orang dengar cakap dia. Dia pemidato yang fasih. Hajjaj adalah satu orang ahli bahasa Arab yang dikagumi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dialah orang yang bertanggungjawab letak titik kepada Quran yang kita baca hari ini. Dulu antara ha, jim dengan kha tak tahu. Nak baca apa? Nak baca ha kan? Nak baca kha kan? Nak baca jim kan? Tak tahu. Bentuk sama. Tak ada titik. Orang Arab tahu baca sebab dia tahu perkataan tu. Lain daripada orang Arab kacau. Ni nak sebut ha ke kha ke jim tak? Zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia lantik satu orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Perintahkan dia ni, suruh bezakan di antara ha, jim dengan kha. Suruh beza. Itu jasa dia. Sampai hari ini kita orang Melayu boleh baca Quran pasal kita tahu tang mana ha, tang mana jim, tang mana kha. Itu jasa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, alias Haji Yusuf Kopi. Jasa ada. Yang kata rentuan ini ada jasa. Apa nak buat kat dia? Kan? Baik, apa yang kita nak bagi tahu ni apa dia? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang cerita dia sampai macam tu sekali. Bila dia mai melawat di tempat yang ada sahabat Nabi yang besar-besar. Seperti siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mai di tempat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menjadi imam. Dia mai, dia bagi tahu dekat Ibnu Umar. Dia kata, aku nak jadi imam sembahyang. Ni, hak tangan berlumuk darah dia bunuh orang ni. Dia pergi habaq dekat sahabat Nabi, anak kepada sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah tu pun sahabat Nabi, pak dia Umar Al-Khattab pun sahabat Nabi. Dia pergi habaq dekat kawan ni, dia kata aku nak jadi imam sembahyang hari ni. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata apa kata? Tafadhal. Hampir. Dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab sembahyang belakang dia. Bila selesai semayang apa semua, dia ni pun turun pergi jalan balik. Orang lain main dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni. Dia kata, ya benar Umar, pasal apa hampir terima orang macam ni jadi imam semayang? Apa jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Dia kata, kerana dia pemimpin kita. Dia baca hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sayalikum wulatun ba'di fayalikumul bir bibirrih wal fajir bifujurih fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqa al-haq wasallu wara'ahum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia baca hadis ni. Ini yang cantik sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan. Dia tak emosional. Dia tak ada nak marah orang, dia marah serbu tu tak ada. Sahabat-sahabat Nabi kalau dia marah, kalau dia tak marah, dia ada pasal dia. Pasal apa? Dia baca hadis. Apa kata dia? Sayalikum wulatun ba'di. Nabi kata apa? Dia kata akan mai esok-esok ni pemerintah selepas daripada aku. Nabi kata.
Lepas aku tak ada esok ni, akan ada wulah. Wulah ni daripada wali, daripada pemerintah. Akan mai pemerintah selepas daripada zaman aku. Yang mereka ini fayalikumul bir bibirri. Kalau dia